hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Al-Khalifatul Thani, khalifah yang kedua, yang digelar juga sebagai Amirul Mukminin, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, yang berkaitan dengan keterangan Islam. Wadihatil barahin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amih wa nas'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamih. Wa nashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Tuan Nazir serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan imam dan tuan-tuan Bilal dan tuan-tuan khadim, tuan-tuan siap, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berterusan dengan berbagai-bagai nikmat, liku-liku kehidupan kita diuji, kemudian Allah taala keluarkan kita daripada kesulitan dan kurniakan kepada kita kemudahan. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amih. Syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur juga kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas bantuannya, inayahnya yang dia keluarkan kita daripada segala kesulitan dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Di kesempatan pada waktu yang antara waktu yang terbaik, yaitu antara Maghrib dan Isya, sementara kita menunggu solat fardu Isya, jadi kita isikan masa kita dengan nasihat, keterangan, ilmu, majalis, iaitu majlis-majlis ilmu yang mana kita perlu atas itu. Kita perlu dihirup udara-udara iman, udara-udara ilmu yang mana membuatkan kita tidak alpa dalam kehidupan dunia sementara kita menuju alam akhirat, sementara kita menuju untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala kurniakan kita kepada kita yang mana wajah kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang bercahaya, yang bersinar, hingga kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang mana, muka yang mana bersinar, mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan
membawa iman yang sadiq, yang benar. Mereka ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat nikmat yang banyak pada hari akhirat nanti, dan kemuncak nikmatnya mereka orang-orang yang wajahnya bercahaya tadi akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebaliknya, mereka yang wajah mereka yang sebaliknya, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan yang kedua, mereka tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada mereka. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan waktu ini sama-samalah kita mendengar hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Al-Khalifatul Tsani, khalifah yang kedua, yang digelar juga sebagai Amirul Mukminin, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, yang berkaitan dengan keterangan Islam dan iman dan ihsan. Yang mana kita selalu dengar hadis yang kita akan kongsikan, yang kita akan dengarkan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam kalangan orang yang sentiasa mencintai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita pernah dengar berulang kali. Kerana itulah yang dipanggil talibul ilm ataupun talabul ilm, iaitu orang yang cinta kepada ilmu, walaupun dia pernah dengar sesuatu ilmu itu hatta ribuan kali, dia dengar tidak jemu. Tidak jemu dia mendengar daripada mutiara-mutiara ilmu. Kerana ilmu itu padanya cahaya. Dan apabila orang inginkan cahaya, seolah macam orang yang menunggu siang hari, tidak jemu-jemu dia tunggu matahari. Tidak pernah lagi orang kata cukup-cukuplah matahari. Dah silau dah. Tak ada lagi. Bila malam, orang nak tunggu siang. Nak tengok bilakah matahari akan terbit. Tidak lagi pernah orang kata cukuplah matahari panas. Tak. Malah orang akan risau kalau tiba satu hari matahari tak terbit. Orang akan terus akan bertanya, yatasa'al, saling bertanya, matahari tak naik ke hari ni? Ada apa yang berlaku? Orang yang sedar, dia mungkin dia bertaubat. Orang yang tak sedar, yang alpa, matahari naik tak naik, dia tak kisah. Yang penting diri dia. Jadi, itu ibarat ilmu yang mana orang yang sentiasa inginkan cahaya, dia akan suka mendengar walaupun ilmu itu diulang kali kepadanya. Jadi hadis yang mana diceritakan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Suatu hari ketika mana kami duduk di dalam majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, datang seorang lelaki, syadidu bayadith thiyab. Jadi lelaki ini yang mana datang tadi, lelaki ini pakaian dia sangat bersih. Pakaian lelaki ini sangat bersih. Syadidu sawadis sya'ri, dan rambut lelaki ini sangat hitam. Sangat hitam.
Lelaki ini yang datang tiba-tiba muncul di dalam majlis kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul yang mana pada lelaki ini pakaiannya sangat bersih dengan pakaian yang putih. Dan putih yang bersangatan, bayadith thiyab, syadidu bayad, iaitu yang putih bersangatan, iaitu menunjukkan putih dan bersih, tidak ada tanda kotor. Syadidu sawadis sya'ri, yang mana rambutnya itu sangat hitam, iaitu tidak kusut masai. Ini menunjukkan apa? Sayyidina Umar sebut la yura alaihi atharus safari. La yura alaihi atharus safari. Tidak kelihatan kepada lelaki ini kesan safar. Kesan bermusafir, kesan orang yang musafir. Dalam riwayat yang lain sebut la nara alaihi atharus safar. Kami tidak melihat kepada lelaki ini kesan bahawa dia ni orang yang daripada jauh. Maksudnya orang yang datang musafir daripada jauh bertemu dengan Nabi SAW tak nampak. Kemudian Sayyidina Umar sambung, wala ya'rifuhu minna ahadun. Jadi kalaulah tidak ada kesan safar, tidaklah lelaki ini, rambut dia ni elok, melainkan mesti orang kenal dia, mesti orang yang terdekat. Kalaulah orang yang bermusafir datang kepada sesuatu tempat, mesti ada kesan safar, sama ada rambut dia ini tidak terurus, ataupun pakaian dia tadi kotor, ataupun apa-apalah, mungkin hak yang rambut tadi ni pekat hitam tadi, mungkin dah warna agak kelabu sikit lah. Zaman dulu pula mana ada kereta yang kedap udara, ataupun kereta yang biasa pun boleh tutup habuk tak masuk, mesti akan lekat kesan-kesan padang pasir, pasir daripada padang pasir. Tetapi tidak ada, Sayyidina Umar kata. Tetapi kami pula tak kenal dia. Kami dalam kalangan para sahabat ataupun orang-orang yang kami tak rapat sangat pun tak kenal lelaki yang datang muncul tiba-tiba ini. Tak kenal. Kemudian lelaki tadi, Sayyidina Umar sambung, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia muncul, terus dia datang duduk, terus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalas, duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi. Jadi dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sehinggalah dua lutut lelaki tadi bertemu dengan dua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua lutut lelaki tadi bertemu dengan dua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa wada'a, sambung Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dalam riwayat Muslim datang macam ni bentuk hadis dia. Kemudian lelaki itu letak tangan dia di atas kedua belah paha, fakhidhaihi. Dalam hadis ini datang fakhidhaihi. Hadis riwayat Muslim datang fakhidhaihi. Ha tadi ini ganti nama kepada dia. Dia ini siapa? Dia ini boleh jadi dua keadaan. Sama ada dua paha Nabi SAW ataupun dua paha dia sendiri. Dia datang, macam kita maklum, seorang duduk tahiyat awal. Jadi seorang lagi duduk tahiyat awal, bertemu lutut kanan berlaga lutut kiri berlaga lutut kanan. Macam biasa, masyhur kalau kita orang jumpa, kita sendirilah letak tangan kanan atas paha kanan, tangan kiri atas tangan kiri. Orang depan pun sama juga. Boleh membawa maksud macam itu.
Boleh juga membawa maksud tangan lelaki ini letak atas paha Nabi SAW. Tangan dia letak, kanan dia letak atas paha kiri Nabi SAW. Tangan kiri letak di atas paha kanan, paha kanan Nabi SAW. Ini yang kata macam tu hadis yang ada dalam Sahih An-Nasa'i, yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Sunan Nasa'i, bahawa wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata lelaki tadi, Sayyidina Umar sambung cerita, berkata lelaki yang muncul tadi, ya Muhammad. Jadi lelaki ini nak terang, nak tanya. Bermulalah dialog antara mereka berdua. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahulah, ceritakanlah kepada aku tentang Islam. Ceritalah kepada aku ini tentang Islam. Kemudian Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, faqal, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Seperti mana kita masyhur tentang Islam. Apa itu Islam? Iaitu rukun Islam. Kita semua hafal, kita semua tahu apa itu rukun Islam. Jadi kita masyhur tentang dialog hadis ini antara lelaki tersebut. Kita pun tahu lelaki ini siapa dia. Kita selalu dengar, iaitu Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ketika mana dia datang berdialog dengan Nabi SAW, para sahabat semua tak tahu lagi siapa dia lelaki ini. Tapi dia datang, dia tanya Nabi SAW, berdialog antara Jibril alaihissalam dengan Nabi SAW. Nabi SAW kata, Islam ini bahawa kamu mengucap bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Islam juga mendirikan salat. Islam juga mengeluarkan zakat. Islam juga berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan. Islam juga menunaikan haji bagi yang mampu. Jika kamu mampu. Jika kamu mampu untuk sampai kepada tempat yang untuk kamu menunaikan haji. Ini soalan pertama. Nabi SAW pun jawab soalan pertama. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sambung, berkata lelaki tadi setelah mana Nabi SAW jawab, sadaqta, benar, engkau benar. Lelaki ini apabila Nabi SAW jawab pertanyaan dia, dia pun kata kepada Nabi SAW, benarlah. Kemudian Sayyidina Umar kata, fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun heranlah. Kami pun hairan. Dia tanya, dia jawab, dia yang membenarkan. Dia tanya soalan, apabila dijawab, dia membenarkan soalan tersebut. Jadi Sayyidina Umar pun heran. Tak apa, Sayyidina Umar pun sambung lagi. Dialog antara Jibril alaihissalam dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata Jibril, tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Ceritakanlah kepada kami mengenai iman. Ceritakanlah kepada aku, khabarkanlah kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Qal, jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman ini bahawa kamu mestilah at-tasdiq, membenarkan ataupun beriman, percaya, tasdiq dengan sebenarnya, membenarkan ataupun percaya dengan sebenarnya
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, para malaikat, dan kitab-kitab yang diturunkan, dan rasul-rasul yang diutuskan, dan pada hari akhirat, yaumil akhir, hari akhirat. Hari akhirat ni merangkumi hari bermulanya kita mati, itu dipanggil hari akhirat. Ataupun hari bermulanya hancurnya dunia ini dipanggil hari akhirat. Sampai bila? Sampai hari akhirat lah. Sampai manusia ini terbahagi kepada dua. Sama ada dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, atau sebaliknya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua syurga Firdaus. Amin. Kemudian beriman wa tu'mina. Mestilah engkau mempercayai bil qadari, dengan qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala sama ada khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Berkata Jibril, sadaqata, benarlah apa yang engkau katakan. Kemudian bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, ceritakanlah, khabarkanlah kepadaku mengenai ihsan. Apa itu ihsan? Berkata baginda Nabi SAW, bersabda, an ta'budallaha, hendaklah kamu beribadah, sembah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, jika kamu tak mampu untuk kamu duduk di tahap kamu rasa macam lihat Allah Taala, fa innahu yarak, maka anggaplah beribadahlah kepada Allah Taala seolah-olah macam Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi ini soalan yang ketiga. Selesai soalan yang ketiga, al-ihsan. Kemudian sambung lagi Jibril alaihissalam soal, tanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni 'anis sa'ah, khabarkanlah kepadaku berkaitan dengan as-sa'ah. As-sa'ah ini apa yang kita sebut tadi, iaitu hari akhirat. Berlakunya hari akhirat yang mana dia panggil hari kiamat. Kiamat kecil, kiamat besar, kiamat. Kalau kita orang Melayu ini ataupun Nusantara, kita dikenali dengan hari kiamat. Hari kiamat ni salah satu pada hari akhirat. Hari kiamat ni salah satu hari akhirat, iaitu hari kebangkitan. Bermula dengan kematian, kehancuran alam semesta, kemudian hari kiamat dibangkitkan semula. As-sa'ah ni maksudnya detik. As-sa'ah ni detik waktu. Detik waktu. Itu panggil as-sa'ah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Jibril tanya, khabarkanlah kepada aku, ceritakanlah kepada aku perihal as-sa'ah. Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa yang ditanya, orang yang ditanya tadi, iaitu Nabi SAW ditanya. Yang tanya tadi Jibril, Nabi SAW ditanya. Orang yang ditanya tentang sa'ah tadi tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang menanya, iaitu Jibril mungkin lebih tahu daripada Nabi SAW tentang as-sa'ah. Itu maksud dia. Kemudian Jibril pun sambung, fa akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu, ceritakanlah tentang apa dia amaratiha. Apa amaratiha? Iaitu alamatiha, tanda-tanda dia. Amarah iaitu alamat, iaitu tanda-tanda
as-sa'ah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bersabda dengan sabdaannya, antalidal amatu rabbataha, iaitu antara tanda hari as-sa'ah, tanda-tanda nak kata sa'ah ni nak sampai dah, iaitu hari kiamat lah. Dan kita faham dengan hari kiamat bahawa antalidal amatu rabbataha, seorang hamba melahirkan tuannya. Seorang hamba melahirkan tuannya. Ini para ulama membahaskan apa itu maksud hamba melahirkan tuannya. Adakah memang hamba betul melahirkan tuannya, ataupun dia panggil ibarat, perumpamaan. Dan antara hari kiamat lagi, antara hari tanda-tanda kiamat lagi, wa antara, kamu akan dapat lihat al-hufatal urata, al-hufatal urata al-alata ri'a' asya yatatawaluna fil bunyan. Jadi kamu akan melihat orang yang berkaki ayam, orang yang tidak ada pakaian telanjang. Ini dia panggil bahasa disebut bahasa yang berlapik ataupun bahasa kiasan. Orang yang berkaki ayam ataupun orang yang terlanjang, maksudnya tak berpakaian, iaitu al-alah. Al-alah ni al-faqir, orang yang miskin. Dia panggil kiasan al-hufata, berkaki ayam, al-urata, yang tidak berpakaian, al-alah, al-faqir, orang yang miskin. Jadi orang miskin, kamu akan melihat orang yang miskin, ri'a' asya, yang mana mereka ini pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Jadi antara tanda kiamat yang pertama tadi Nabi SAW sebut, hamba melahirkan tuannya, ibarat. Dan kamu juga akan melihat orang yang miskin, yang mereka ini dahulunya mengembala kambing, yang telanjang, pakaian pun tutup tak sempurna. Bukan kata menutup aurat, ataupun bukan kata mereka mendedahkan aurat, akan tetapi kerana kemiskinan mereka, mereka ini juga pengembala kambing. Mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan ataupun binaan mereka. Ini yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian thumma talaqa, lelaki tadi beredar daripada majlis tersebut. Falabithtu maliyan. Jadi dalam riwayat, dalam syarah mengatakan bahawa falabithtu maliyan, sama ada Nabi SAW yang menunggu beberapa hari, ataupun Sayyidina Umar yang menunggu beberapa hari. Tetapi yang masyhur bahawa Sayyidina Umar menunggu beberapa hari daripada majlis tersebut. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bertanya, memberitahu, memanggil, bersabda kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Falabithtu maliyan tadi ini dalam lingkungan 2-3 hari. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu tak orang yang tanya aku tempoh hari? Qultu, Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, kemudian Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya orang yang datang, lelaki yang datang bertemu dengan aku tempoh hari adalah Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala
datangkan Jibril. Allah Ta'ala muliakan para sahabat ni, mereka masa hidup lagi dapat tengok malaikat. Subhanallah. Malaikat datang duduk dalam majlis mereka. Dan walaupun dalam bentuk manusia, tetapi itu adalah satu syarafun lahum, satu kemuliaan untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala muliakan mereka. Atakum, datang Jibril datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, mengajar kamu perihal agama kamu. Jadi Jibril datang untuk nak mengajar kamu perihal agama kamu. Jadi hadis ini, peristiwa hadis ini berlaku, katakan sebahagian para ulama bahawa sebelum berlaku hadis ini, sebelum berlaku peristiwa ini, para sahabat apabila duduk dalam majlis Nabi SAW, mereka duduk hujung sana, hujung sini. Jadi duduk tidak berapat dengan Nabi SAW. Duduk ada yang kat sana, ada yang sini. Dia duduk berpecah. Kemudian selepas berlaku peristiwa ini, para sahabat duduk rapat dengan Nabi SAW. Mereka duduk rapat dengan Nabi SAW. Sehingga kan dalam riwayat ada menyebut bahawa majlis para sahabat, apabila mereka duduk dalam majlis, jadi kalau daun yang gugur pun jatuh atas riba para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dia akan duduk rapat-rapat. Jadi dalam kitab kita ada sebut, kita ada baca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum, ada menyebut antara adab seorang murid dengan guru, jadi jarak dia macam mana? Antara qaus ini anak panah. Itulah. Kalau duduk rapat sangat, guru tak selesa. Guru tak selesa. Tapi yang terbaik antara qaus, iaitu di hadapan guru ni ada ruang yang jaraknya panjang anak panah. Anak panah lah yang anak patah. Arrow anak panah. Jadi inilah yang Jibril nak mengajar kamu agama kamu. Jadi hadis ini Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala menyebut hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadza hadithun 'azimun. Hadis ini hadis yang kedudukannya sangat agung. Sebab apa? Qad ishtamala ala jami'i wadhaifil a'mal al-zahirah wal batinah. Kerana hadis ini merangkumi semua jenis amal, sama ada amal secara zahir dan amal secara batin. Dan juga hadis ini merangkumi juga al-ulum asy-syariah kulliha. Hadis ini juga merangkumi ilmu syariah, ilmu syariat semuanya, yang mana raji'atun ilaihi. Ilmu syariat ini merujuk akan hadis ini. Jadi ilmu syariat akan merujuk daripada hadis-hadis ini. Dia berangkumi, dia datang secara ijmal, secara dia panggil secara menyeluruh, yang mana maksud dia ni dihuraikan oleh hadis-hadis yang lain. Wa mutasyaibatun minhu, dan pemahaman hadis ini berpecah kepada hadis-hadis yang lain, menghimpunkan daripada himpunan-himpunan ilmu yang berkaitan dengan as-sunnah, iaitu ilmu hadis. Dia Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menyebut fahuwa kal ummis sunnati. Ibarat hadis ini adalah ibu ilmu hadis, ibu as-sunnah. Jadi kal ummis sunnati.
Seperti mana kita tengok surah Al-Fatihah dalam Al-Quran, summiyat Al-Fatihah, dinamakan Al-Fatihah Ummul Quran. Surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran sebab apa? Sebab surah Al-Fatihah ini dia datang dan surah-surah lain menghuraikan makna-makna yang ada dalam surah Al-Fatihah. Macam tu juga hadis ini yang berkaitan dengan Al-Islam, yang berkaitan dengan Al-Iman, yang berkaitan dengan Al-Ihsan, dan yang berkaitan dengan As-Sa'ah. Jadi seseorang itu apabila dia nak mulakan kehidupannya di dunia ini untuk mendapat kejayaan di dunia dan untuk mendapat kejayaan di akhirat, hendaklah dia menjadi seorang al-Islam, seorang Muslim. Jadi kalau dia Islam, dia akan berjaya dunia dan akhirat. Apabila dia mati dalam keadaan dia Islam, dia berjaya dunia dan akhirat. Kemudian hadis ini juga menceritakan tentang bagaimanakah aku nak amalkan Islam. Adakah sekadar Islam pada nama? Tidak. Mesti dalam kehidupan mesti Islam. Macam mana nak amal? Mestilah dia kena tingkatkan iman dia. Kena tingkatkan iman dia itu mentasdiqkan, iaitu membenar-benar. Benar-benar dia panggil tasdiq, percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berkaitan dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat sempurnaan, sifat dan sebagainya, Allah Ta'ala tidak ada sifat kekurangan. Allah Ta'ala ini sempurna. Allah Ta'ala sempurna, tidak ada kurang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala satu-satunya, semua makhluk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mutasarrifun, yang mengurniakan kepada siapa yang dia kehendaki kurniaannya. Dan Allah Ta'ala membuat sesuatu daripada kerajaannya yang mana apa yang dia kehendaki tanpa boleh mana-mana tangan ganggu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pentadbirannya. Itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan malaikatnya, hendaklah dia beriman dengan mereka, percaya sebulatnya, percaya benar bahawa malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malaikat tadi la yu'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Malaikat ni melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul tanpa membezakan antara Rasul dengan membezakan Rasul. Aku beriman dengan ini, aku tak nak beriman dengan ini. Tak boleh, kena beriman dengan semua para Rasul. Kenal dan beriman dengan hari akhirat, bahawa adanya hari akhirat, dan beriman dengan apa yang dengan qadar, qada dan qadar. Inilah cara untuk dia menjadi seorang Islam yang sejati sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia al-ihsan, bagaimanakah dia dapat beribadah, menjalani kehidupan dia dengan menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar, yang betul-betul kata hamba. Hendaklah dalam setiap pergerakan dia sama ada Allah Ta'ala, menganggap bahawa Allah Ta'ala, dia sama ada dia boleh dapat anggap bahawa dia nampak Allah, ataupun seolah dia melihat Allah. Bukan nampak, seolah dia melihat Allah. Kalau dia tak mampu maqam itu, hendaklah dia menganggap bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat dia. Begitu juga berkaitan dengan hari akhirat, hari as-sa'ah. Hendaklah dia bersiap sedia untuk bertemu dengan kematian, iaitu as-sa'ah yang kecil,
sebelum sampai sa'ah yang al-kubra. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kepada kita iman yang kuat, iman yang jelas, yang terang. Semoga Allah Ta'ala sentiasa ampunkan dosa kita, istiqamah kita dalam agama kita. Semoga kita sentiasa memelihara lidah kita daripada bertutur apa yang tidak diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, yang buruk. Dan ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.